Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada malam ini insya-Allah dalam kuliah live saya insya-Allah. Malam ini kita nak tengok iaitu hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas. Hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas. Sebelum saya mulakan kuliah kita insya-Allah, tuan-tuan yang tengok pada malam ni bolehlah tolong share kuliah ini kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan perkongsian ilmu ini mendapat manfaat kepada semua orang insya-Allah. Saya berceramah di sini, bercakap, tuan-tuan tolong tekan butang, tekan share saja insya-Allah. Mudah-mudahan kerja kita yang sedikit itu dapat mungkin Allah Subhanahu wa taala angkatnya sebagai amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan tuan-tuan, saya peringatkan lagi, kalau ada saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat yang melihat FB saya ini dan hendak menjadi rakan kepada saya, jadi rakan saya ni penuh dah, tuan-tuan boleh like page saya, Ustaz Ahmad Nur Ibrahim. InsyaAllah ceramah saya, kuliah kita yang kita sebut, kita berkuliah tiap-tiap malam ni ataupun selang-selang semalam, jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap malam. Kalau ada apa masalah apa-apa, saya selanglah semalam atau dalam. Dan insyaAllah kita akan baca juga kuliah tafsir, tajwid, dan juga kita juga akan baca juga Al-Quran. InsyaAllah malam-malam akan datanglah kita akan baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Mungkin kita buat pukul 10.30 macam itulah. Kita baca, saya baca secara live. Tuan-tuan bolehlah baca di rumah tuan-tuan bersama ahli keluarga insyaAllah. Jadi saya akan bagi tahulah, kita akan buat insyaAllah, kalau diizinkan Allah, kita buat tiap malam tu bacaan surah Al-Mulk sebelum kita tidur, sebelum kita lena, sebelum kita berbaring, insya-Allah kita baca dulu surah Al-Mulk. Untuk malam ini tuan-tuan share dulu kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, supaya mungkin tuan-tuan yang dah alim ataupun yang dah reti tentang hukum ini, mungkin tuan-tuan tak mau tengok pun tak apalah, tuan-tuan tolong share saja kepada sahabat-sahabat lain. Semoga perkongsian kita ni mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk malam ini, hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas. Sepakat ulama membolehkan orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran dan disunatkan berwudu. Ulama bersepakat bahawa orang yang berhadas kecil, orang hadas kecil boleh baca Quran. Jadi kalau tak ada air semayang, kita boleh baca Quran. Sepakat ulama. Dan disunatkan berwudu. Sunat berwudu. Kalau kita duduk di rumah kita, kalau kita ambil wudu, lagi elok, lagi cantik, ataupun di mana-mana sahaja, dalam masjid, dalam surau, disunatkan berwudu. Okey, boleh faham noh. Yang pertama ni, sepakat ulama membolehkan orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran dan disunatkan berwudu. Tetapi mereka telah berselisih pendapat bagi orang yang berhadas besar. Ulama
untuk hadas kecil tak selisih pendapat, boleh baca. Cuma yang berselisih, mereka berselisih ni bagi orang yang berhadas besar. Di sini dinyatakan pendapat mengikut mazhab imam-imam mujtahid. Hadas besar ni contoh dia datang haid, datang bulan, setiap bulan orang perempuan datang haid, ni hadas besar. Nifas ataupun junub. Okey, mari kita tengok dia punya pendapat. Pendapat mereka di sini dinyatakan pendapat mengikut mazhab imam-imam mujtahid yang pertama, iaitu imam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan haram walaupun sedikit. Tak boleh baca Quran kalau datang bulan, nifas, kita berhadas besar, maka haram walaupun sedikit, tak boleh baca langsung. Ini pendapat Imam Al-Hanafi. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua iaitu mazhab Maliki. Mengatakan harus kalau bacaan yang sedikit. Yang pertama tadi haram, tak boleh baca langsung, iaitu Imam Hanafi tak bagi baca. Yang kedua ni mazhab Maliki mengatakan harus kalau bacaan yang sedikit. Adapun dia kata dalam mazhab Maliki ni ada riwayat yang lain membolehkan tanpa syarat. Maksud kata ada dua pendapat lah dalam mazhab Maliki ni, cuba dia tak perincikan. Mazhab Maliki mengatakan harus kalau bacaan yang sedikit, dan ada riwayat lain dibolehkan tanpa syarat. Maksud kata dia membolehkan. Ini dua orang pendapat. Kuliah kita kuliah pendek tuan-tuan. Kita tak buat panjang-panjang, insya-Allah pendek saja. Yang ketiga iaitu mazhab Hambali mengatakan haram. Mazhab Hambali, Imam Ahmad mengatakan haram. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, jika sekiranya perempuan yang haid itu berhajat kepada membaca Al-Quran, maka tidak perlu tunggu suci, diharuskan. Jadi dalam mazhab Hambali ni, dia yang pertama dia kata haram, sama seperti pendapat pertama tadi, iaitu mazhab Hanafi. Tetapi ada riwayat daripada Imam Ahmad ni, jika perempuan yang datang haid, kalau dia berhajat untuk membaca Al-Quran, maka tidak perlu tunggu suci. Maksud kata, dia kata haram dan juga diharuskan dalam mazhab dia. Okey, dan yang terakhir iaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi mazhab pertama tadi haram, tak boleh baca walaupun sedikit. Yang kedua mazhab Maliki, dia kata harus kalau baca sedikit ataupun dibolehkan tanpa syarat. Dan yang ketiganya mazhab Hambali mengatakan haram, tapi ada riwayat daripada Imam Ahmad kata harus. Itu tiga tadi. Boleh Yang keempat mazhab Syafi'i, iaitu mazhab kita. Mazhab Syafi'i pula terbahagi kepada dua pendapat. Kepada orang yang berhadas besar, orang yang berhadas. Pendapat ni ialah pendapat terhadap hadas besar. Mazhab Syafi'i pula terbahagi kepada dua pendapat, huraiannya seperti berikut. Jadi mazhab kita ni dia kata ada dua pendapat. Jadi dia nak hurai, dia kata ada pecahan. Ada dua. Yang pertamanya, dalam mazhab Syafi'i ni, yang pertama, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Yang ni mazhab pendapat yang masyhur ni pendapat yang diketahui umum lah, ramai orang tahu. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram walaupun sedikit dengan niat membaca Al-Quran. Ini pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i ini. Dia kata haram walaupun sedikit dengan niat membaca Al-Quran. Dia kata dengan niat membaca Al-Quran ni sebab ada ulama mengatakan harus baca Al-Quran ketika berhadas, ketika berhadas besar ni, jika diniatkan sebagai zikir pada tempat yang tertentu. Contoh dia, kalau kata dia nak naik kenderaan, nak naik kenderaan tu selalu dia duk baca dalam surah Zukhruf, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia duk baca selalu dah. Jadi dia baca dengan niat zikir, ulama kata harus. Itu harus. Jadi dalam pendapat pertama ini, dalam mazhab Syafi'i ini,
haram walaupun sedikit dengan niat membaca Al-Quran. Boleh faham noh? Pendapat ini telah disepakati oleh Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini telah disepakati oleh siapa? Oleh Imam An-Nawawi. Begitu juga dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Ar-Ramli. Mereka berdalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya. Mereka ada dalil apa? Iaitu dalilnya yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Maksud dia, janganlah hendaknya orang yang berjunub dan orang yang haid itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Riwayat Al-Baihaqi. Ini hadis pertama, dalil daripada pendapat mazhab Syafi'i, pendapat yang pertama. Dalil yang kedua iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'il haidu walan nufasa'u minal Qur'ani syai'an. Maksud dia, janganlah hendaknya orang yang haid dan orang yang nifas itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Ini riwayat Daruqutni. Ini dia kata, perhatian, dia kata kedua-dua hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Yakni hadis yang lemah di sisi semua ulama hadis. Dia sebut macam tu dalam kitab ni. Kedua-dua hadis tersebut adalah hadis yang dhaif dan lemah. Dhaif tu maksudnya lemah lah di sisi semua ulama hadis. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa tak boleh baca Quran walaupun sedikit pun, tak boleh baca, haram baca dengan niat membaca Al-Quran. Itu pendapat pertama. Dan pendapat ini dia umai dua hadis, dan hadis ini kedua-duanya hadisnya lemah. Mari kita tengok pula pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, iaitu pendapat yang kedua mengatakan harus bagi orang yang berhadas besar membaca seluruh Al-Quran. Ini mazhab Syafi'i, tuan-tuan, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan harus bagi orang yang berhadas besar membaca seluruh Al-Quran. Pendapat ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Haytami dalam kitab Syarhul Ubab, bahawa Ibnu Munzir dan Darimi memilih apa yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dan lainnya, bahawa boleh bagi orang yang haid membaca seluruh Al-Quran. Imam Al-Bukhari juga ada meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ini Imam Bukhari juga ada meriwayatkan pendapat Ibnu Mas'ud ini, bahkan beliau sendiri berpendapat seperti itu ataupun seperti ini. Imam Bukhari pun dia berpendapat seperti ini juga. Inilah pendapat yang kedua, iaitu mengharuskan bagi orang yang berhadas besar membaca seluruh Al-Quran. Dia tak kira niat lah tu tadi ni dengan niat membaca Al-Quran kan, ataupun niat zikir. Hak ni dia tak kira lah. Dia kata harus bagi orang yang berhadas besar, orang yang haid, nak baca Quran, seluruh Al-Quran boleh. Apa dia punya dalil dia? Mari kita tengok dia punya dalil dia. Iaitu dia kata mereka menolak hadis-hadis yang dinyatakan tersebut untuk dijadikan sebagai hujjah. Kerana kedudukan martabat hadis tersebut sebagai hadis dhaif secara sepakat ulama hadis. Yang kita sebut tadi ni. Lalu dia kata mereka berhujjah bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berhujjah bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai wanita yang kedatangan haid. Ada wanita yang pada zaman Rasulullah tu ramai yang mari haid tiap bulan kan. Ada ramai wanita yang kedatangan haid. Jika sekiranya diharamkan ke atas mereka membaca Al-Quran sebagaimana diharamkan sembahyang, maka tentulah baginda telah menerangkannya kepada umatnya serta mengajarkannya kepada isteri-isteri baginda sebagaimana diharamkan sembahyang, dia kata.
Saya baca sekali lagi. Jika sekiranya diharamkan ke atas mereka membaca Al-Quran sebagaimana diharamkan sembahyang, maka tentulah baginda telah menerangkannya kepada umatnya serta mengajarkannya kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada seorang pun daripada ummahatul mukminin, iaitu isteri-isteri Rasulullah ni, yang meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa diharamkan ke atas perempuan yang haid membaca Al-Quran. Maka dengan hujah tersebut mereka berpendapat bahawa tidaklah diharamkan atas perempuan yang haid membaca Al-Quran. Orang yang berhadas besar ni, antaranya orang yang datang haid ni tak haram baca Al-Quran. Sebab apa? Kalau ada larangan tu, ada hadis sebut, hadis-hadis yang sahih dia sebut. Tapi seperti mana larangan untuk orang perempuan tak boleh sembahyang. Tapi tidak ada. Jadi mereka berpendapat, kata bolehlah orang yang berhadas besar ni, antaranya orang yang haid ni, baca Quran. Kesimpulan dia kata. Kesimpulan ni, kesimpulan penyusun kitab ni, iaitu dia kata, saya katakan bahawa jika seseorang itu jarang membaca Al-Quran atau membacanya kerana sesuatu majlis tertentu, sama ada majlis kesyukuran atau sebaliknya, maka pendapat pertama tadi layak bagi dia. Kalau orang tu dia baca Quran kadang-kadang. Kadang-kadang, bukan duk baca selalu, bukan baca hari-hari. Dia baca seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Bulan puasa mari dia baca setahun sekali. Dia baca lama-lama sekali baru dia nak baca Quran ni. Dia tak rajin nak baca Quran, ataupun dia tak dan nak baca Quran, dia tak ada masa nak baca Quran, dia sibuk. Jadi pendapat pertama tadi ni, haram baca Quran kalau dia ada hadas besar. Ini pendapat pertama, layak bagi orang yang kadang-kadang baca. Adapun dia kata, jika seseorang itu membaca Al-Quran setiap hari atau menjadikan Al-Quran teman hidupnya, dia ni baca Quran tiap hari, ahli Al-Quran, ahlul Quran. Dia baca Quran tiap hari. So, mungkin dia guru, mungkin dia pelajar, mungkin dia orang biasa-biasa saja, tapi Quran tak pernah tinggal. Quran tak pernah tinggal. Jika seorang itu membaca Al-Quran setiap hari atau menjadikan Al-Quran teman hidupnya, maka harus baginya membaca Al-Quran ketika haid atau nifas, berdasarkan pandangan yang kedua. Jika dia ni orang yang ahli Al-Quran, dia baca Al-Quran setiap hari, setiap masa, kan? Maka ataupun dia selang sehari ke selang 2 hari dia baca, selalu baca Quran, dia berteman, berkawan dengan Al-Quran, berkawan dengan kalamullah. Tak rugi tuan-tuan, kita berteman dengan kalamullah. Tambah-tambah lagi waktu PKP ni, nak kawan dengan siapa lagi tuan-tuan? Kawan dengan Al-Quran. Kawan dengan Al-Quran, insya-Allah, kan, pahala cukup banyak. Pahala cukup banyak orang yang berkawan dengan Quran ni. Tetapi dia kata bagi mereka yang berjanabah ni pun hadas besar juga. Berjanabah ni dia bukan mari haid, bukan mari nifas. Tapi kemungkinan dia bersetubuh. Dia bersetubuh, maka dia kenalah mandi wajib. Jadi nak mandi wajib tu mudah ya. Kan? Bukan payah pun. Kalau haid ni dia ada jarak dia, mungkin seminggu, mungkin 10 hari. Nak tunggu bagi kering tu mungkin makan masa 10 hari. Tapi janabah ni dia boleh mandi bila-bila masa. Tetapi bagi mereka yang berjanabah dilarang kerana mereka boleh bersuci, yakni mandi hadas lah, pada bila-bila masa tanpa tempoh tertentu. Jadi itulah pendapat yang kita bincang malam ni, iaitu hukum membaca Al-Quran atas orang berhadas. Bagi orang yang berhadas kecil ni boleh baca, tak ada masalah, disunatkan berwuduk, tapi
ulama bersih pendapat tentang orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Jadi saya rasa tuan-tuan boleh faham sikit sebanyak. Kalau tuan-tuan tak faham, boleh tanya ataupun boleh PM saya boleh terang lagi terperinci kalau apa tuan-tuan kurang jelas. Ini hukum baca hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas. Baca ni tak semestinya pegang. Kena faham tu, baca tak semestinya pegang. Mungkin dia hafal Quran. Mungkin dia tengok dalam telefon Quran tu. Untuk hukum menyentuh Al-Quran ke atas orang berhadas, tu malam esok. Hukum menyentuh Al-Quran atas orang berhadas, dia berhadas, boleh tak pegang Quran, tu malam esok kita nak sebut, pada malam esok insya-Allah. Kalau saya teruskan tak jadi panjang pula tuan-tuan kan. Jadi panjang lagi tuan-tuan, ataupun orang-orang yang apa dia mungkin dia rasa panjang tu, dia boring, kita buat kuliah pendek-pendek ni. Janji tuan-tuan share apa ilmu ini kepada orang lain. InsyaAllah bermanfaat. Mungkin ada orang dia tak tahu lagi kan. Apa mungkin kita bincang malam ni mungkin tak sampai ilmu pada dia. Kita share, tolong tekan apa butang share saja. Tuan-tuan, orang lain dapat ilmu, insya-Allah kita pun dapat pahala. Mungkin pahala tu nanti dia mengalir setelah kita mati, duduk dalam kubur alam barzakh, pahala tu duduk sampai melalui apa? Mungkin hak kita duk share kat orang tu. Kita tekan butang share tu, insya-Allah sampai ke orang tengok, kita pun tak tahu siapa kan, dapat pahala kat kita. Hak tu yang penting, iaitu kita memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan, salah silap saya mohon maaf. Sebab apa? Saya buat live FB ni pun bukan ada ilmu, tak ada belajar, buat pakai dah tak boleh pergi mana, kita buat juga tuan-tuan, sebab kita tak boleh nak berkuliah di masjid, di sekolah tak boleh pergi. Jadi sekarang ni orang ni orang hidup dalam media apa sosial ni, duduk dalam telefon kan, hari-hari nak buat kerja sekolah, nak ilmu, orang dah agakkan ilmu semua melalui media macam ni. Jadi kalau kita tak pakat share, jadi rugilah kita duduk saja. Mungkin ada lagi alim ulama lain yang hebat-hebat, yang ilmu mereka hebat-hebat pun kita dapat, kita share kat kawan-kawan kita supaya semua orang boleh dapat. Salah silap saya mohon maaf tuan-tuan. Sekian untuk malam ini insya-Allah. Malam esok insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berkuliah dan juga kita akan membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, iaitu dalam pukul 10.30 macam dah insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.